Selamat sejahtera kawan-kawan dan murid-murid. Selamat datang ke channel Cikgu Tan. Hari ini kita nak belajar Geografi tingkatan 1 bab 6, bentuk muka bumi. Malaysia mempunyai pelbagai bentuk muka bumi dan bentuk muka bumi di Malaysia terdiri daripada tanah tinggi, tanah pamah, saliran dan pinggir laut. Jadi, bentuk muka bumi Malaysia ada berapa jenis? 4 jenis. Baik, yang pertama sekali kita lihat tanah tinggi dulu. Tanah tinggi merujuk kepada kawasan yang ketinggiannya mesti melebihi daripada 180 meter dari alas laut. Jadi, sesuatu kawasan ini ketinggiannya dari alas laut, sampai ke atas mesti melebihi 180 meter. Barulah boleh dikenali sebagai kawasan tanah tinggi. Dan banjaran yang di Malaysia biasanya terjadi akibat daripada proses lipatan. Proses lipatan dia boleh berlaku kerana wujudnya kuasa mampatan. Tengok yang dimampat dari dua belah. Jadi dia akan terbentuklah gunung lipat. Cikgu akan bagi kamu lihat contohnya di slide yang selepas itu. Ini dia contoh gunung lipat. Jika pelajar lihat, ini bentuknya gunung lipat kan? Jadi gunung lipat ialah terjadi daripada proses lipatan. Yang kedua ialah tanah pamah. Tanah pamah merupakan kawasan yang rendah dengan ketinggiannya tidak melebihi 180 meter dari aras laut. Tadi di slide yang sebelum itu kita belajar tanah tinggi. Tanah tinggi mesti melebihi daripada 180 meter. Jadi yang rendah daripada 180 meter ialah tanah pamah. Di Malaysia, tanah pamah terdapat di mana? Di lembangan sungai, dataran, delta dan dataran pantai. Baik, contoh tanah pamah. Yang pertama, kita lihat lembangan sungai. Lembangan sungai ialah satu kawasan. Kamu lihat ni kawasan dia. Satu kawasan yang disaliri oleh, ini ialah sungai utamanya. Bersama dengan cawangannya. Ini ada cawangannya, kan? Ini dipanggil lembangan sungai. Yang kedua, dataran, iaitu tanah yang rata. Tanah yang rata. Dan delta, delta ialah tanah yang berbentuk segitiga. Ini dia. Tanah yang berbentuk segitiga yang terdapat di muara sungai. Dataran pantai ialah dataran yang letaknya dekat dengan laut. Ini dataran kan? Dan dekat dengan laut. Kita panggil dia dataran pantai. Satu contoh lagi tanah pamah ialah tanah beralun. Tanah beralun walaupun kamu lihat dia agak tinggi sikit, tetapi oleh kerana ketinggiannya masih kurang daripada 180 meter dari aras laut. Jadi kita mengenalinya sebagai tanah pamah juga. Laut. Malaysia mempunyai pinggir laut yang panjang. Jika murid-murid melihat kepada peta ini, kamu boleh mendapati bahawa negara kita ialah dikelilingi oleh pinggir laut. Kita lihat. Jadi pinggir laut di negara kita agak panjang. Kira-kira 4,800 kilometer. Dan negara kita juga dikelilingi laut cetek yang terletak atas pentas benua. Dan kita mengenalinya sebagai pentas Sunda. Cikgu bagikan kamu lihat contohnya.
Baik, ini dia pentas Sunda. Tengok di sini semua. Yang putih ini pentas Sunda. Dan mengapa? Kerana tadi cikgu kata Malaysia terletak di pentas benua kan? Apa itu pentas benua? Okey. Pentas benua merupakan kawasan pinggir laut yang cetek dan kedalamannya tidak melebihi ini kedalamannya. Okey. Kedalamannya dari dasar laut tidak melebihi daripada 180 meter. Jika kamu lihat sini, dia adalah dari 70 meter hingga 180 meter sahaja. Ini dipanggil pentas benua. Baik, yang keempat, saliran. Saliran di Malaysia merujuk kepada sungai dan tasik. Kebanyakan sungai di Malaysia berpunca dari kawasan tadahan hujan yang di tanah tinggi. Kamu lihat gambar di sini, ini merupakan kawasan tadahan hujan. Okey, biasanya kawasan tadahan hujan merujuk kepada hutan. Dan kamu boleh mendapati bahawa sungai ialah berpunca dari sini. Nampak tak? Okey, dari atas dan turun ke bawah. Okey. Dan tasik di Malaysia juga terdapatnya tasik semula jadi dan juga tasik buatan manusia. Nanti cikgu akan terangkan di mananya. Okey, cikgu akan tunjukkan. Seterusnya, kita lihat lokasi bentuk muka bumi di Malaysia. Yang pertama sekali, kita lihat lokasi tanah tinggi. Di semenanjung Malaysia, tanah tinggi tertumpu di bahagian tengah. Okey, di bahagian tengah. Okey, cikgu padamkan dulu. Okey, kita lihat di sini terdapatnya beberapa banjaran. Okey, tetapi cikgu nak kamu lihat banjaran pertama dulu, iaitu banjaran Titiwangsa B1 ini. Okey, B1 ini banjaran Titiwangsa. Okey, banjaran Titiwangsa dia merupakan banjaran yang terpanjang di Malaysia dan dia dikenali sebagai tulang belakang semenanjung Malaysia. Macam tulang belakang kita kan, yang di belakang, di tengah. Okey, dan di banjaran Titiwangsa itu terdapatnya Gunung Kerubu. Okey, yang kedua kita lihat banjaran Tahan yang B2. Ini dia banjaran Tahan dan di atasnya terdapatnya Gunung Tahan. Okey, Gunung Tahan yang G2 ini dia merupakan gunung yang tertinggi di semenanjung Malaysia. Murid-murid, yang ini merupakan semenanjung Malaysia, bukan Malaysia. Okey, pelajar mesti ingat ini. Okey, jadi Gunung Tahan dia hanya merupakan gunung yang tertinggi di semenanjung Malaysia. Okey, dan ada lagi B3 ialah banjaran Benom. Dan di Malaysia, jika kamu lihat banjarannya biasanya terdiri daripada gunung lipat tua yang stabil. Iaitu gunungnya biasanya ialah terbentuk kira-kira 200 juta tahun lalu. Okey. Tanah tinggi di Sarawak dan Sabah biasanya ialah terletak di pedalamannya. Okey, kamu lihat dia ialah di dalamnya. Okey, di pedalaman Sabah dan Sarawak. Dan terdapat juga beberapa banjaran dan gunung di Sarawak dan Sabah. Tetapi cikgu nak kamu lihat ialah B4. Cikgu padamkan ini dulu. Okey. Cikgu nak kamu fokus kepada B4 yang di Sabah. Okey. B4 ni namanya ialah banjaran Croker. Dan di atasnya terdapatnya gunung. Mana gunungnya? Gunung Kinabalu. Ini Gunung Kinabalu. Okey, Gunung Kinabalu ketinggiannya ialah 4,095 meter. Dan dia merupakan gunung yang tertinggi di Malaysia. Tadi di sana, di slide yang sebelumnya,
Cikgu sudah beritahu kamu Gunung Tahan. Gunung Tahan dia hanya merupakan gunung yang tertinggi di semenanjung Malaysia. Tetapi Gunung Kinabalu ini ialah gunung yang tertinggi di Malaysia. Okay, sekarang kita lihat tanah pama di Malaysia. Okay, di semenanjung Malaysia dulu, kita lihat sini ada beberapa contoh dataran iaitu tanah pama. Okay, yang lebih terkenal kita lihat ialah dataran Kedah Perlis. Lokasinya ialah di atas sini. Okay. Dan dia diliputi oleh tanah aluvium. Tanah aluvium itu dia penting. Ya, penting untuk menanam padi. Dan dataran Kedah Perlis kita juga mengenalinya sebagai Jelapang Padi Malaysia kerana dia merupakan pengeluar utama padi di negara kita. Baik, lagi kita lihat dataran Kelantan. Dataran Kelantan terletak di sini. Satu di pantai barat, satu di pantai timur. Dataran Kedah Perlis di pantai barat, dataran Kelantan ialah di pantai timur. Dan dia merupakan tanah yang rendah dan rata, juga diliputi dengan tanah aluvium. Tanah aluvium itu biasanya dia terletak di tepi sungai dan juga dia subur. Ya, subur untuk menanam padi. Tapi di dataran Kelantan juga tanam tembakau. Jadi penduduk di sini ialah padat. Okey. Untuk dataran ataupun lembah okey, pelajar boleh rujuk kepada buku teks. Tetapi cikgu hanya terangkan di sini dua dataran yang penting. Okay, manakala kita lihat tanah pama di Sabah dan Sarawak, dia terletak di, kita lihat Sabah dulu, dia terletak di pantai timur. Okay, sini pantai timur dan pantai barat Sabah. Okey, dataran di pantai timur Sabah, iaitu di sini, adalah lebih luas berbanding dengan pantai barat. Okey, manakala kita lihat Sarawak pula, Sarawaknya datarannya ialah diliputi di mana? Iaitu di pantai barat. Okey, di pantai barat. Di sini. Okey, di sana merupakan tanah pama yang luas. Dan cikgu nak kamu lihat Delta Rajang. Delta Rajang ini adalah satu lembangan yang luas di pantai barat negeri Sarawak. Okey. Dan dia diliputi juga tanah aluvium. Jadi tentulah sesuai untuk menanam padi. Okey, seterusnya kita lihat bentuk muka bumi pinggir laut. Okey, di pinggir laut dia terdapat pelbagai bentuk muka bumi. Okey, inilah contoh bentuk muka bumi yang terdapat di pinggir laut. Okey, ada tebing tinggi, ada gua, ada gerbang laut, ada teluk, ada tanjung, ada batu tunggu dan adanya tunggu sisa. Cikgu akan terangkan nanti satu demi satu. Bentuk muka bumi pinggir laut yang hasil daripada hakisan ombak terdapat di Raja ini. Okey, yang pertama sekali kita lihat ini. Apa ini? Ini ialah gua. Okey. Gua merupakan kesan lekukan yang terbentuk akibat tindakan ombak terhadap tebing tinggi. Ini yang tebing tinggi kan? Lepas tu jika hakisan ombak, maka dia kelamaan dia akan jadi ada lubang. Jadi kita panggil dia gua. Sekiranya ombak ni terus hakis, dia akan jadi satu lubang yang boleh melaluinya. Okey? Jadi itu kita sebenarnya panggil gerbang laut. Okey, kita panggil dia gerbang laut. Okey, sekiranya ombak terus hakis, kawasan ini akan runtuh. Jadi dia akan jadi batu tunggu. Okey, dia akan jadi batu tunggu dan terus hakis lagi, batu tunggu itu akan menjadi semakin kecil. Jadi akhirnya dia akan jadi tunggu sisa ataupun kita boleh panggil dia batu sisa.
Baik, ini gambar. Mungkin pelajar akan lebih jelas. Okey, ini ialah contoh tebing tinggi. Tebing tinggi juga terbentuk apabila ombak menghakis. Okey, ombak menghakis kaki cerun tebing pantai semasa air pasang. Jadi apabila batuan atau lekukan yang terbentuk runtuh, maka tebing tinggi terbentuk. Ini dia gambar gua yang tadi cikgu sudah terang. Ini dia gerbang laut. Tengok, ada lubang kan? Yang gua itu tadi. Okey, terus dihakis akan jadi lubang yang mungkin boleh dilalui oleh bot ke. Okey. Okey, ini ya batu tunggul. Batu sisa di mana? Batu sisa di sini, yang kecil ni. Okey. Kerana batu tunggul itu terus dihakis kan? Jadi lambat laun dia akan membentuk tunggul sisa. Okay, dia hanya akan kelihatan ketika air laut surut baru boleh nampak kerana kecil kan. Okey, ini dia tanjung. Tanjung ialah terbentuk di kawasan pinggir pantai yang mempunyai susunan batuan keras dan lembut yang berselang-seli. Dan tanjung ini dia terbentuk di bahagian batuan keras yang tahan hakisan ombak. Jadi kawasan ini ialah batuan keras. Dia tidak dihakis, jadi akan terbentuk tanjung. Manakala batuan lembut yang sudah dihakis akan jadi apa? Ini dia akan jadi teluk. Jadi kamu lihat di sini dia kata terbentuk di bahagian batuan lembut kan yang dihakis oleh ombak. Baik, next kita lihat sariran. Okey, lokasi sariran di negara kita. Okey, sungai di Malaysia biasanya adalah pendek, beraliran deras dan berliku-liku. Apa dia berliku-liku? Kamu lihat gambar aja di tepi ini panggil berliku-liku. Nampak tak? Macam ular itu. Itu panggil berliku-liku. Baik, kita lihat lokasinya. Okey, cikgu nak kamu lihat kepada S5 yang ini, yang cikgu lukis ni. S5 ini tengok dia agak panjang kan? Ini namanya Sungai Pahang kerana dia terletak di Pahang kan? Sungai Pahang dan dia merupakan sungai yang terpanjang di Semenanjung Malaysia. Ingat, hanya di Semenanjung Malaysia. Okey. Baik, sekarang kita lihat tasik. Tadi cikgu ada terang, tasik di Malaysia terdiri daripada tasik semula jadi dan tasik buatan manusia. Di sini cikgu akan memperkenalkan tasik yang terkenal dulu, iaitu tasik Kenyir. Dia terkenal sebagai pusat pelancongan. Dia merupakan tasik buatan manusia. Okay? Dan tasik semula jadi adanya tasik Chini dan tasik Perak. Tasik Perak ini dia merupakan tasik semula jadi dan juga merupakan tasik air tawar yang terbesar di Malaysia. Okay? Manakala di Sabah dan Sarawak, di sini juga terdapatnya beberapa sungai di sini. Tetapi cikgu nak kamu lihat di Sarawak dulu. Sarawak S11 ini, tengok cikgu yang garis ini. Okay. Ini tengok sungainya panjang sangat kan. S11 ni ialah Sungai Rajang. Okay, Sungai Rajang. Ia merupakan sungai terpanjang di Malaysia. Okay, di Malaysia, sungai yang terpanjang. Manakala sungai yang kedua panjang di Malaysia ialah Sungai Kinabatangan. Yang tengok cikgu tengah lukis. Ini, S9. Okay, S9 ialah namanya Sungai Kinabatangan. Okay, yang di Sabah merupakan sungai yang kedua panjang di Malaysia. Baik, sekarang kita lihat kepentingan pelbagai bentuk muka bumi di Malaysia. Yang pertama, kita lihat kepentingan tanah tinggi. Apakah fungsinya? Fungsinya atau kepentingan yang pertama ialah sebagai pusat pelancongan. Pelajar pernah tak pergi melancong di tanah tinggi?
Biasa kan? Mengapa kita suka melancong di tanah tinggi? Kerana pemandangan yang menarik dan suhu yang nyaman di sana. Okey, contohnya kita lihat biasa kita pergi mana tanah tinggi. Pelajar cuba fikir. Kita biasa pergi tanah tinggi Genting, tanah tinggi Cameron, okay, tanah tinggi Kundasang, atau ada yang pergi mendaki Gunung Kinabalu. Ini semua ialah merupakan pusat pelancongan yang menarik. Okey, yang kedua, kepentingannya ialah pertanian. Okey, biasanya suhu yang sederhana di tanah tinggi ini, suhunya kira-kira berapa? Suhunya kira-kira 18 darjah Celsius. Okey, suhu sederhana ini dia sesuai untuk menanam tanaman hawa sederhana. Apa contoh tanaman hawa sederhana? Contohnya teh. Ni teh kan? Teh, ladang teh sini. Okey, strawberry itu buah-buahan. Jadi contohnya sayuran, buah-buahan. Okey. Kepentingan ketiga, jana kuasa hidroelektrik. Kawasan tanah tinggi dia menerima hujan yang banyak. Jadi ini sesuai untuk penjanaan kuasa hidroelektrik. Empangan yang cikgu tunjukkan di sini ialah empangan Bakun yang di Sarawak. Ada lagi empangan-empangan yang lainnya. Pelajar boleh rujuk buku teks muka surat 68. Sana ada contoh-contoh empangan yang lain yang dibina di atas tanah tinggi. Okey, yang kedua kita lihat kepentingan tanah pamah. Okey, kawasan tanah pamah yang rata serta struktur tanahnya yang stabil sesuai untuk membina pertempatan. Pelajar tahu apa itu pertempatan tak? Iaitu untuk membina rumah yang kita tinggal. Kawasan kediaman. Ini dia rumah-rumah. Okey. Contohnya banyak ya. Contoh di Kuala Lumpur, di Johor Bahru, Alor Setar, Sandakan, Ipoh. Banyak tanah terpamah di sana yang untuk dibina pertempatan. Okey, yang kedua ialah perindustrian dengan perdagangan. Perindustrian maksudnya dia merujuk kepada kilang. Untuk membina kilang, perdagangan untuk membina kedai-kedai. Okey, kerana biasanya kawasan tanah pamah dilengkapi dengan kemudahan infrastruktur asas. Okey, jadi dia sangat sesuai untuk menjadikan kawasan perindustrian dan perdagangan. Okey, yang ketiga, perhubungan dan pengangkutan. Okey, tanah pamah dia sangat sesuai untuk membina apa? Jalan raya, landasan kereta api dan lapangan terbang. Okey, last sekali kita lihat pertanian. Kawasan tanah pamah dia sesuai untuk menanam apa? Ini yang apa? Padi. Padi. Dan kamu lihat ini ialah kelapa sawit. Ini getah. Ini nanas. Okey, cikgu nak terang sikit di sini. Untuk kelapa sawit dengan getah, okey, dia sesuai ditanam di tanah beralun. Okey, tanah beralun. Dan di slide yang depan itu, cikgu suat terang, tanah beralun juga dikenali sebagai tanah pamah. Okey, kerana ketinggiannya kurang daripada 180 meter. Jadi, pelajar mesti ingat ya, kelapa sawit dan getah sesuai ditanam di tanah beralun. Baik, yang ketiga, kepentingan seharian. Apakah kegunaan sungai dan tasik di negara kita? Okey, sungai di Malaysia dia berfungsi sebagai sempadan. Sempadan ini dia terdiri daripada dua, iaitu sempadan antarabangsa dan sempadan negeri. Okey, jika kita lihat contoh untuk gambar di bawah ini adalah Sungai Golok.
Sungai Golok ialah sempadan antara bangsa, antara Malaysia dengan Thailand. Ini sungainya, okey, sungai ini dia membahagikan atau memisahkan dua buah negara. Jadi kita panggil dia sempadan antara bangsa. Sekiranya sungai itu dia memisahkan dua negeri, maka kita panggil dia sempadan negeri. Contohnya Sungai Bernam. Okay, Sungai Bernam ialah sempadan antara negeri Selangor dengan Perak. Okay, seterusnya kita lihat perikanan. Okay, lihat apa yang mereka buat ini. Menangkap ikan kan. Ini ialah gambar yang diambil dari Tasik Kenyadian di Terengganu. Mereka melakukan kegiatan perikanan. Ada juga yang melakukan kegiatan penternakan. Biasa ikan yang ditangkap atau diternak ialah ikan air tawar. Okay. Ada lagi contoh yang lain. Contoh Sungai Endau yang di Johor. Sungai Rajang yang di Sarawak. Sungai Pahang yang di Pahang. Semua ini ada menjalankan perikanan ikan air tawar. Okay, yang ketiga, perhubungan dan pengangkutan. Okay, jadi sungai digunakan juga untuk mengangkut penumpang dan kayu balak. Tetapi dia biasanya ni berlaku di Sabah dan Sarawak. Mengapa? Kerana di Sabah Sarawak masih terdapat kawasan pedalaman yang susah dihubungi dengan jalan darat. Okay. Kita lihat contoh di sini. Tengok mereka mengangkut apa ini? Mereka mengangkut kayu balak. Dan ini ialah di Sungai Kinabatangan yang di Sabah. Okay. Pengairan dan penjanaan kuasa hidroelektrik juga ialah kepentingan sariran. Biasanya sungai yang sesuai untuk menjana kuasa hidroelektrik mestilah melupakan sungai yang beraliran deras. Okay, di sini contoh empangan Kenering yang di Perak. Ada lagi contoh-contoh yang lain ya. Contohnya empangan Tenompangi yang di Sabah, empangan Murum yang di Sarawak, empangan Pegau yang di Kelantan. Akhir sekali kita lihat kepentingan pinggir laut. Apa kegunaannya pinggir laut? Apa yang kita nampak di sana biasanya? Okey, menangkap ikan kan? Jadi kegiatan perikanan juga dijalankan di pinggir laut. Contoh di sini, cikgu dah bagi 3 contoh di sini. Kuala Selangor, Kuala Muda, Sandakan yang di Sabah. Okey, selain itu pelancongan. Murid-murid tentu sukanya kan melancong di pinggir laut. Okey, kamu lihat di sini cikgu bagikan contoh pulau kan? Ada tak pelajar akan pelik? Mengapa sini kata pinggir laut tapi cikgu bagikan contoh pulau? Kerana pulau itu juga ialah salah satu bentuk buka bumi yang terdapat di pinggir laut. Jadi pulau-pulau sini ada apa? Pulau Pangkor, Pulau Sipadan, Pulau Tioman, mana lagi pulau? Ada lagi kan? Pulau Langkawi, Pulau Redang, pantai Port Dickson. Ini biasanya ialah pinggir laut, tempat pinggir laut yang kita suka melancong. Okey, next ialah pelombongan. Kawasan pinggir laut ini ataupun kawasan pesisir pantai yang kaya dengan sumber mineral seperti petroleum dengan gas asli. Jadi dia dijalankan kegiatan pelombongan. Okey, contohnya kawasan pesisir pantai yang di Terengganu, okey, Sarawak dan Sabah. Okey, mereka melombong apa? Petroleum dan gas asli. Okey. Last sekali, pelabuhan. Okey, kawasan pinggir laut yang berteluk. Masih ingat berteluk tak? Yang macam ni, yang berteluk. Tadi cikgu sudah bagikan gambar dia yang berteluk dan terlindung daripada tiupan angin kencang. Dia sesuai untuk dibina pelabuhan. Contohnya di sini cikgu bagi sini ialah pelabuhan Kelang ya. Ini gambar pelabuhan Kelang yang di Selangor. Ada banyak lagi pelabuhan di negara kita. Contohnya ada juga pelabuhan Pasir Gudang. Sekian untuk bab 6.
Saya berharap kawan-kawan dan murid-murid dapat memberikan sokongan dengan subscribe, like dan share video saya supaya ada dorongan untuk terbitkan lebih banyak video yang dapat digunakan dalam PDPC Geografi. Terima kasih. Bye-bye.